Azmin harus lebih bersungguh-sungguh selesaikan masalah rantaian makanan. Menteri Kanan Azmin Ali yang mengetuai jawatan kuasa khas bekalan makanan digesa berusaha lebih bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah rantaian makanan. Kerajaan harus meneliti masalah supply chain dan mempermudahkan penghantaran ikan ke pasaran tanpa mengkompromikan masalah wabak COVID-19, kata bekas Timbalan Menteri Pertanian Sim Zizin dan pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Faiz Fazil. Kenyataan bersama itu dikeluarkan selepas Malaysia kini melaporkan masalah pembuangan ikan di Johor dan Perak semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengerusi Persatuan Perusahaan Ikan Malaysia Chia Tian Hee mendakwa kerugian nelayan hampir mencecah jutaan ringgit dan mereka terpaksa membuang ikan kerana penutupan pasar dan kurang sambutan orang ramai. Pengerusi Persatuan Nelayan Johor Selatan Azli Muhammad Aziz turut menjelaskan situasi lebih kurang sama di negeri berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Munir Muhammad Nawi bagaimanapun menjelaskan bahawa ia adalah perkara terpencil dan meminta kilang pemprosesan terlibat menghubungi pihak berkuasa. Dalam kenyataan bersama hari ini, Sim dan Faiz berkata, walaupun apa yang berlaku adakah kes terpencil, nelayan terlibat tetap memerlukan pembelaan. Akibatnya nelayan sekarang telah mengurangkan kekerapan ke laut kerana takut hadapi kerugian lagi. Ini akan menyebabkan masalah sekuriti makanan jika KPK berlanjutan dan masakan rantaian tidak diselesaikan, katanya. Mereka juga mendakwa harga barangan makanan telah naik di pasar, termasuk harga ikan. Tapi pada masa yang sama, tak banyak pilihan, ikan juga tidak berapa segar. Mengapa ikan banyak didaratkan di jeti nelayan, tapi rakyat tidak dapat ikan segar dan murah? Soal mereka. Sim dan Faiz juga mengemukakan semula cadangan skim jaminan pembelian balik supaya kerajaan membeli lebihan ikan nelayan sepanjang PKP ini. Langkah ini akan menjamin sekuriti makanan negara. LKIM boleh ditugaskan untuk melaksanakan Guaranteed Buyback Scheme ini. Rangkaian persatuan nelayan dalam LKIM adalah kompeten. Untuk melaksanakan skim tersebut, LKIM juga boleh memasarkan ke pasar nelayan dengan cepat, kata mereka. Mereka berkata walaupun Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata makanan cukup, tetapi rakyat tidak dapat merasainya. Dalam perkembangan yang lain, Perdana Menteri potong 2 bulan gaji untuk tabung COVID-19. Perdana Menteri dan Timbalan Menteri akan memotong 2 bulan gaji mereka untuk disumbangkan kepada tabung COVID-19. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet semalam, menurut pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan. Langkah ini membuktikan kesungguhan kerajaan untuk membantu mereka yang menerima kesan akibat penularan wabak COVID-19, kata kenyataan itu. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan sehingga semalam, jumlah yang telah dikumpul tabung itu termasuk geran kerajaan adalah sebanyak RM893,103.48 Pada 11 Mac lalu, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melancarkan tabung COVID-19 dengan dana permulaan RM1 juta yang akan diuruskan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA). Menurut Muhyiddin, ia antara lain bagi membantu rakyat yang terjejas akibat tidak dapat bekerja kerana terpaksa menjalani tempoh kuarantin 14 hari sebelum pulih. Pada Jumaat ini pula, Muhyiddin dijadual mengumumkan pakej rancangan baru bagi merancangkan ekonomi negara yang merosot akibat pandemik COVID-19. Pada masa ini, gaji Perdana Menteri adalah RM22,826 dan 65 sen. 2 bulan gaji bermakna RM45,653 ringgit dan 30 sen. Gaji menteri pula RM14,907 dan 20 sen. Bermaksud 2 bulan gaji mereka berjumlah RM29,814 ringgit dan 40 sen. Terdapat 31 menteri penuh, termasuk 4 menteri kanan dalam Kabinet Perikatan Nasional.
Memandangkan tiada peruntukan yang menyentuh soal gaji Menteri Kanan, dapat dijangkakan gaji mereka sama dengan menteri lain. Ini bermakna sumbangan keseluruhan mereka berjumlah RM912.246.40 Gaji timbalan menteri pula RM10.847.65. Bermaksud 2 bulan gaji mereka berjumlah RM21.695.30. Terdapat 37 timbalan menteri dalam Kabinet Muhyiddin. Jumlah keseluruhan sumbangan timbalan menteri berjumlah RM802.726.10. Ini bermakna sumbangan keseluruhan Muhyiddin, menteri dan timbalan menteri untuk tabung COVID-19 berjumlah RM1.722.625.80. Dalam perkongsian berita terakhir, Bersatu kini ada 2 setiausaha agung. Bersatu kini mempunyai 2 setiausaha agung dengan masing-masing menyokong pengurusi parti Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Parti Muhyiddin Yassin. Kekusutan berlaku susulan pemecatan Marzuki Yahya sebagai setiausaha agung pada 18 Mac lalu oleh Muhyiddin. Bagaimanapun menurut Mahathir, tindakan itu terbatal dan tidak sah kerana tidak memenuhi peraturan parti. Menurut Mahathir, peraturan tersebut menyatakan bahawa dirinya mesti dirujuk mengenai penyingkiran atau pelantikan seorang setiausaha agung dan syarat itu tidak dipenuhi. Hari ini Muhyiddin mengumumkan bahawa beliau telah melantik Hamzah Zainuddin sebagai setiausaha agung baru berkuat kuasa 18 Mac. Sehubungan itu, segala tugas setiausaha agung seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Bersatu hendaklah dijalankan oleh Hamzah Zainuddin, kata Muhyiddin yang juga adalah Perdana Menteri. Hamzah turut dilaporkan telah pun memulakan tugasnya sebagai setiausaha agung. Malaysia kini telah melihat surat yang ditulis oleh Hamzah yang mengarahkan semua cawangan parti yang masih belum mengadakan mesyuarat agung tahunan mereka untuk menangguhkannya. Surat dengan arahan sama yang dihantar oleh Marzuki sebelum ini dikatakan tidak sah. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda terus-menerus menyokong perkembangan channel ini. Untuk teruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa untuk mengongsi setiap video yang dihasilkan daripada Putra Raikal Channel. Jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Admin juga turut menasihati patuhi arahan daripada pemerintah dengan mengawal pergerakan anda serta jarakkan diri anda daripada satu dengan yang lain.